ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnianya pada malam yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi bertemu untuk menyambung siri pengajian kita berkaitan tentang Islam dan dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang pertama kita telah membicarakan tentang definisi Islam. Apakah yang dimaksudkan Islam? Para ulama mengatakan bahawa sekiranya Islam itu disebut di dalam Al-Quran dengan sendiri tanpa dikaitkan dengan keimanan, maka Islam itu merangkumi i'tiqad, perkataan dan juga perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Yang bermaksud ketika Rabbnya berfirman kepadanya, iaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tunduk patuhlah Ibrahim, iaitu tunduklah, aslim tadi tunduklah patuhlah. Maka Ibrahim pun menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Maka ketundukan dan kepatuhan Nabi Ibrahim ini merangkumi hati, merangkumi ucapan dan juga perbuatan. Jadi Islam kalau kita melihat pada aspek dia sendiri tanpa dikaitkan dengan keimanan, maka dia merangkumi ketiga-tiga perkara tadi. Adapun apabila Islam dikaitkan dengan keimanan ataupun disertakan dengan keimanan, contohnya di dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Yang bermaksud tatkala orang-orang Arab Badui menyatakan kami telah beriman, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kamu belum beriman, akan tetapi sebutlah kami telah menyerah diri ataupun Islam. Sesungguhnya iman itu belum lagi masuk ke dalam jiwa kamu. Ini bererti bahawa apabila Islam dan iman dipisahkan, Islam lebih menggambarkan perbuatan-perbuatan yang berbentuk lahiriah ataupun zahiriah. Maka lahiriah dan zahiriah ini secara umumnya tak kira orang itu iman dia betul ke tak betul ke, kadang-kadang dia pun sembahyang macam kita.
tapi etikad dia pun belum tentu betul, masih sembah kubur. Contoh, keyakinan dia, kepahaman dia, keimanan dia belum kuat. Jadi dia barulah berusaha untuk menzahirkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, tetapi pada hakikatnya dia belum benar-benar beriman. Sebab itu apabila sebahagian bangsa Arab menyatakan kepada Rasulullah bahawa kami telah beriman, tetapi Allah menyatakan kepada Rasulullah, beritahu mereka semua mereka belum beriman, tetapi mereka tunduk. Sebab itu tuan-tuan, di dunia ini kita menghukum manusia dengan keislaman, maksudnya dengan benda yang zahir. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila ditanya, menyatakan bahawa kami menghukum apabila wahyu telah tiada, bila Rasulullah dah wafat, maksudnya wahyu tak ada, maka kami menghukum pada benda yang zahir. Semayang tak? Semayang. Puasa tak? Puasa. Bayar zakat tak? Bayar zakat. Contoh, apa yang ada dalam hati dia? Wal baqi ala Allah, kata Rasulullah SAW. Yang selebihnya antara dia dengan Allah. Sama ada dia ada sifat nifaq, berpura-pura, ataupun sebaliknya, hanya Allah yang mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masyarakat kita ni, kita menghukum benda yang zahir. Kita bercakap. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia tak faham. Dia kata, engkau nampak aku je macam gini, tetapi hati engkau dengan Allah. Zahir salah mesti betulkan. Bid'ah tetap bid'ah, sunnah tetap sunnah. Sama ada engkau mati, Allah akan mengampunkan sebab engkau melakukan bid'ah tersebut, itu antara engkau dengan Allah. Tetapi secara zahirnya, perbuatan itu perlu diperbetulkan ataupun perlu dikoreksi. Macam sebahagian orang perempuan, bila kita tegur tentang menutup aurat, maka dia kata, engkau nampak je aku macam ini, tapi hati aku baik. Perempuan tu bertudung, berlingkup, tapi hati dia tak baik. Persoalan hati ni bukan urusan manusia, bukan urusan para ulama, mufti, asatidzah. Bukan, tak ada orang boleh menghukum tentang hati. Orang menghukum pada syariat, benda yang nampak dengan mata dan batang hidung, kalau orang Melayu kata. Maka kita telah membincangkan secara panjang lebar dalam siri yang pertama tentang apakah definisi Islam dan seumpamanya. Maka pada hari ini perbincangan kita tentang takrifan Islam yang telah diperjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah hadis yang begitu panjang. Hadis itu yang berbunyi, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum id tala'a alaina rajulun shadidul biyadi thiyabi shadidul sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kita telah menceritakan tentang apakah Islam, dan pada hari ini kita nak lihat definisi Nabi tentang apakah Islam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila wa ilal akhir hadis. Hadis ni panjang, tapi kita nak fokuskan tentang Islam. Maka Rasulullah telah menjawab 5 benda, iaitu yang dikatakan Islam, iaitu seseorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan dia, adakah Islam ini 5 saja? Kalau kita mengambil zahir daripada hadis Nabi menjawab, Islam tadi itu dia 5. Jadi yang lain-lain ni macam mana? Perubatan, timbul isu perubatan yang ada sekarang ni,
Orang keliru tuan-tuan, bila ada di kalangan orang yang mengatakan perubatan Islam. Apa perubatan Islam? Perubatan yang selalu dikaitkan dengan membaca Al-Quran dan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Saya secara umum tidak dapat terima istilah tersebut. Pertama, kita balik kepada apa maksud Islam. Kalau perubatan tibul Islam, maksudnya benda yang berpandu pada Al-Quran dan Sunnah. Doa dan bacaan itu adalah juz'un minal ajza', sebahagian daripada tib an-nabawi. Jadi kalau kita kata perubatan yang berunsurkan membaca Al-Quran dan hadis, doa-doa, itu perubatan Islam. Perubatan yang kita hadapi sekarang, orang pergi jumpa doktor kencing manis, jantung, darah tinggi, ni perubatan kafir. Sebab bila sebut Islam, lawan dia kafir. Jadi tuan-tuan dan puan, yang paling sesuai iaitu perubatan alternatif. Kerana perubatan yang ada sekarang ini pun merupakan salah satu daripada khazanah perubatan Islam. Siapa dia Ibn Sina? Siapa dia pengasas pada dunia perubatan-perubatan moden pada hari ini? Pembedahan yang dibuat oleh manusia hari ini, kerana mengkaji bagaimana Jibril AS melakukan 2 ataupun 3 kali, mengikut riwayat, melakukan pembedahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka berfikir membedah dada manusia tidak semestinya manusia mati, cuma mesti ada teknik dia. Maka perubatan yang ada sekarang ni, ini juga kita kena nampak bahawa dia adalah merupakan satu anugerah, nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia untuk berfikir, untuk mencari penyelesaian dalam dunia perubatan. Jadi perubatan moden ini juga adalah perubatan Islam, selagi mana tidak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan kehendak Islam. Jadi cuma dalam dunia kita tahu bahawa umat Islam telah ketinggalan. Apabila mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, maka mereka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu dunia mereka kalah. Mereka kerja apa? Kalau kita lihat dalam sejarah Empire Islam, kerja mereka pertama macam ada sekarang ni, rebut kuasa, nakkan kedudukan, harta, pangkat, nama. Maka telah tinggallah khazanah yang sepatutnya mereka bawa, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Hanya berlakulah penyelewengan demi penyelewengan seperti mana umat-umat yang terdahulu. Maka kehinaan timpa kepada umat Islam. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah kata, adakah kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu kufur pada sebahagian kitab? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ambil beriman pada sebahagian ajaran Islam, sebahagian lagi dia tidak beriman pada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka janji Allah kehinaan. Sebab tu umat Islam ini hina, bukan tidak ada kuasa politik. Siapa perintah kita? Orang Islam. Ekonomi sendiri, orang bukan Islam mengakui bahawa statistik mengatakan bahawa orang Melayu mundur, tak ada ekonomi, bohong. Kerana orang Islam, kalau sebut Malaysia ni orang Melayu Islam, telah melahirkan ramai jutawan. Tapi kenapa kita masih lagi dalam keadaan kehinaan? Kerana Allah ada sebut, ambil sebahagian, tinggalkan sebahagian. Yang sesuai dengan nafsu kita, berpandu pada Al-Quran Sunnah, kita ikut. Yang lain kita tinggalkan. Tak sesuai dengan nafsu kita, kita tinggalkan. Maka kehinaan yang menimpa pada kita. Maka Islam ini yang perlu kita faham, apa yang Nabi jawab itu dalam bentuk yang disebut arkanul Islam, kata ulama, tiang ataupun foundation, dasar kepada pengamalan dan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Maksudnya 5 inilah menjadi syiar, menjadi tonggak. Kalau 5 ini tidak dijaga dengan betul, dengan baik, jangan cerita bab lain. Itu senang, faham dia mudah aja.
Jangan cerita bangunan ini akan tertegak cantik dengan aksesori, langsir, kipas, lampu ataupun ada aircon. Kalau foundation dia, dasar dia tidak betul, maka akan roboh. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ulama tidak berselisih pendapat. Saya ulang sekali lagi, ulama tidak berselisih pendapat bagi orang yang meninggalkan rukun Islam dengan sengaja. Maksudnya sudah tertegak iqamatul hujah wa intifaul mawani'. Apabila dia diterangkan tentang rukun Islam yang 5 ni wajib dilaksanakan dan tidak ada halangan untuk dia melaksanakan, maka kalau dia tinggalkan, hukum dia kafir. Ijma' ulama. Kalau bahasa kasar sikit, lebih baik pergi berzina daripada tinggalkan sembahyang. Lebih baik berjudi daripada tinggalkan puasa dengan sengaja, tak bayar zakat dengan sengaja. Seolah-olah itu bahasa kasar. Tapi bukanlah saya kata suruh buat macam itu. Maksudnya, kadang-kadang orang kita ni dah terbalik. Kerana mentaliti kita, pemahaman kita terhadap agama ni dah maghlub dalam bahasa Arab. Benda yang patut diberi prioriti untuk dibetulkan, diletak belakang. Benda yang patut juga dibetulkan, tetapi kemudian diberi keutamaan. Contohnya dalam masyarakat kampung, berlaku kes berkesududukan. Saya ingat masyarakat kampung begitu sensitif. Bandar saya tak tahu, sebab saya duduk kampung, saya tahulah. Tapi berapa ramai orang tak sembahyang Jumaat, berapa ramai orang tak solat, ketua kampung ke, JKK kampung ke, atau siapa pun, Pak Imam, dia sensitif tak? Tapi satu perempuan bawa satu lelaki yang bukan mahram dia sampai nak kena bakar rumah. Betul, amalan tu saya tak kata amalan yang sahih, amalan fasik, fasad. Tetapi bagaimana mentaliti kita melihat suasana umat pada masa ini dalam beragama. Jadi rukun Islam ni kita kena faham dengan sebenar-benarnya. Rukun Islam ini kita kena faham sebenar-benar kerana dia adalah foundation. Dan sekali lagi saya ulangkan, para ulama mengatakan tidak ada dikatakan kabair yang dosa besar macam zina tu, melainkan boleh membawa kepada kekufuran, kafir, terkeluar dari Islam apabila meninggalkan rukun Islam dengan sengaja. Contohnya solat dengan sengaja. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahawa sekiranya dia meninggalkan solat, dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan zakat, dia meninggalkan haji atau umrah bila diwajibkan, tapi dia tahu benda tu wajib, cuma dia tak buat kerana dia malas, dia ikut hawa nafsu dia, mengatakan itu dosa besar. Tetapi mengikut pengamatan saya, melalui pembacaan saya, melalui ceramah-ceramah yang saya dengar daripada masyayikh di negara Arab, maka rukun Islam ini tidak boleh ditinggalkan kerana dia adalah rukun. Apabila saya ambil contoh solat, walaupun ni rukun kedua, kita akan bincang rukun yang pertama. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, penuh dengan darah, apa pertanyaan pertama Sayyidina Umar, tuan-tuan? Dah masuk waktu ke belum? Sahabat pun kata, ya Amirul Mukminin, dalam keadaan macam gini pun kau tanya lagi bila nak semayang? Kita je jaga orang dekat wat dah siap cakap, tak apalah, Allah tahu kau sakit, tak payah semayang. Bangangnya kita ni kan? Patut yang sakit tu lah suruh semayang, kot-kot sekejap lagi meninggal. Ini boleh cakap tak apa. Jadi kata Sayyidina Umar, tidak ada bahagian bagi orang yang tak solat. Tuan-tuan, ini cerita solat nanti kita bila masuk pada perbincangan rukun yang kedua akan lebih panjang lagi. Jadi pada hari ini kita nak bincang rukun yang pertama, iaitu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Dia adalah menjadi rukun yang pertama. Apabila Nabi menyebut yang pertama, tuan-tuan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi menyebut satu perkara melainkan apa yang disebut itu adalah bukan wahyu. Bukan saja-saja Nabi sebut syahadah pertama, solat kedua, zakat ketiga. Berarti Nabi bercakap itu berdasarkan wahyu dan ilham yang dia dapat untuk menjawab soalan pemuda tadi dari Allah. Kerana wahyu yang Nabi dapat ada dua cara. Satu cara dengan yang kita sedia maklum, mubasyarah, melalui datang Jibril ataupun bunyi macam loceng dan seumpamanya yang berbentuk kalam Allah, Al-Quran. Yang kedua ghairul mubasyarah, seperti hadis-hadis qudsi ataupun mimpi-mimpi ilham yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menyusun 1 sampai 5 tu bukan ikut nafsu Nabi, tetapi Nabi melihat prioriti itu seperti mana yang kehendak Allah. Kerana kita perlu berkeyakinan di dalam agama, apa pun datang daripada Nabi adalah datang juga daripada kehendak Allah, yang Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Rasulullah. Wa ma yantaku inal hawa wa ma yantaku inal hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan semuanya wahyu yang diwahyukan kepada dia. Melainkan urusan dunia itu adalah kehendak Nabi, tapi urusan agama berdasarkan kehendak Allah, bukan sebarangan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Nabi menyebut syahadah ini, kita kena ambil, pay attention. Ini kena faham betul-betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada ilah yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, kalau kita lihat kalimah ini, kalau kita fikir pakai pemikiran kita tanpa ilmu, berfikir tanpa ilmu, kita kata, kenapa berat sangat kalimah ni? Kenapa susah sangat Abu Jahal, Abu Lahab nak ucapkan? Ucap ajalah. Dalam riwayat Rasulullah kata, qulu la ilaha illallah tuflihun. Sebutkanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Tapi kenapa susah sangat Abu Jahal nak mengucap kalimah ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu apabila wahyu yang pertama Rasulullah SAW dapat di Gua Hira, maka Rasulullah SAW pun takut kerana tak tahu siapa yang datang. 5 tahun dia melakukan tahannus. Dalam kitab hadis disebut tahannus, iaitu melakukan pengasingan diri dengan masyarakat dia yang rosak dari segi akidah, ibadat, akhlak, dan dia cuba mencari kebenaran. Di manakah kebenaran? Jadi sehinggalah datang Jibril alaihissalam, sehinggalah dipendekkan cerita ni, kita sedia maklumlah, dia takut, dia balik, dia cerita dengan Khadijah, Khadijah relaxkan dia dan seumpamanya, sehinggalah dia dibawa berjumpa dengan sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Nufal. Dalam pertemuan itu, tuan-tuan, Rasulullah SAW telah diminta oleh Waraqah untuk menceritakan A sampai Z peristiwa yang menyebabkan Rasulullah takut. Seterusnya apabila mendengar cerita tersebut, maka Waraqah pun mengatakan, sesungguhnya yang datang kepada kamu adalah Namus, iaitu nama lain bagi malaikat Jibril bagi ahli kitab. Kerana Waraqah bin Nufal ini adalah seorang ahlul kitab. Kemudian apa kata Nufal? Ini kata-kata ni yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat sampai bila-bila. Sesungguhnya, kata Waraqah bin Nufal, sesungguhnya sekiranya kalau aku hidup dan aku kuat pada masa kaum-kamu menghalau kamu. Lalu Rasulullah pun terpanjat, ya Waraqah, wahai bapa saudaraku, aku akan dihalau oleh kaumku.
Ni cerita Warakah ni belum berlaku lagi, tetapi Warakah mengatakan sesungguhnya apa yang dibawa seperti kamu ini oleh nabi-nabi sebelum kamu semuanya sama, mereka akan dihalau oleh kaum mereka, maksudnya akan ditentang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sebab nabi ditentang? Karena kalimah ini. Karena kalimah inilah, siapa yang bawa, bukan nabi kita bawa, kita akan ditentang. Jadi ini fitrah, sunnah. Jangan pelik kenapa dalam dakwah kita, dakwah tauhid kita ditentang. Membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita ditentang kerana nabi juga telah diberitahu. Dan memang hakikatnya apabila 3 tahun nabi berdakwah secara sirriyah, seperti mana yang dalam kitab Rahiqul Makhtum oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab sirah Rahiqul Makhtum, Rasulullah telah berdakwah secara 3 tahun secara rahsia di rumah Arqam bin Abi Arqam. Maka turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat engkau yang terdekat. Maka itulah detik dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan untuk membawa risalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang Rasulullah bawa ini bukan kalimah main-main. Bukan kalimah yang mudah diucap 10,000, 100,000, sejuta kali. Tak kiralah pakai kaunter ke apa ke, ataupun tak kira, tetapi tuntutan dan kehendaknya amat tinggi terhadap mereka yang menyaut kalimah ini. Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, ni kita kena belajar banyak dalam sirah Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah memang dah digelar sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Tak ada orang pun pertikaikan. Dalam peristiwa banjir, batu Hajar Aswad jatuh daripada Kaabah di zaman jahiliah, Rasulullah punya idea untuk meletakkan, dan mereka memberi penghormatan kepada Rasulullah SAW untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempat dia. Maka secara peribadi, secara karakter dia, Rasulullah SAW memang diterima oleh masyarakat. Namun begitu tuan-tuan, Rasulullah tetap test power. Jadi dalam dakwah ni tuan-tuan, kita kena lihat keupayaan kita, penerimaan masyarakat bagaimana. Kena test. Jangan terus langgar aja, kata orang Melaka. Langgar aja, tak boleh. Kena lihat zuruf, kekuatan kita, keupayaan, keilmuan kita. Bagaimana kalau kita kata logistik yang akan kita gunakan dalam persiapan dakwah. Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, apabila dia telah melihat kedudukan dia, ini mengikut tanggapan dia dan mengikut andaian dia, maka dia telah mengumpulkan kaum kerabat dia, kabilah-kabilah dia di Bukit Safa. Yang orang sekarang Safa Marwah, tapi bukan yang ada sekarang lah. Sekarang dah cantik. Zaman dulu kumpul. Bila dah kumpul, tuan-tuan, Rasulullah SAW pun berkata, ara'aitum law akhbartukum annal khayla bil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqi. Apa pendapat kamu, kata Rasulullah SAW, sekiranya kalau aku kata di balik wadi sana, balik wadi, satu tempat air sana, ada satu gerombolan tentera berkuda sedang bersiap sedia nak menyerang kamu, kamu percaya tak cakap aku? Ni test lah. Benda tu tak wujud, tetapi ini kaedah, ini uslub dalam dakwah. Ini dinamakan wasailud dakwah. Dakwah ni dia ada fun, ada seni dia. Salah pakai, matlamat baik, rosak dakwah. Okey. Kemudian apa mereka kata? Qalu na'am. Kami berkata, mereka pun berkata, ya wahai Muhammad.
ma jarabna alaika illa sidqa, tidaklah kami selama ini bersama dengan kau melainkan kami tahu kau ni orang yang suka cakap betul. Jadi Rasulullah dah tengok, okey, ini peluang yang terbaik. Maksudnya umpan dah masuk. Orang pada umumnya memang kalau aku cakap, ini pemikiran Nabi, apa tindakan tu Nabi tak tahu, kerana Nabi tak tahu benda gaib. Kalau Nabi tahu benda gaib, gigi dia pun tak patah dalam perang Uhud, topi dia pun tak. Ini pelik. Dia kata tuan guru dia tahu perkara gaib. Nampak sangat pembohong. Kalau betul pun dia kata gaib, itu syaitan yang beritahu. Okey. Kemudian Nabi kata, qala Rasulullah SAW, fa inni nazirun alaikum, sesungguhnya aku ini adalah pembawa peringatan kepada kamu. Baina yadaya azabin syadid, yang mana peringatan yang aku bawa ni di sisi aku ni ada azab yang pedih. Rasulullah membawa ajaran tauhid. Azab pedih maksudnya siapa yang tidak bertauhid dan syirik. Inilah kalimah la ilaha illallah ni. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang bangun dulu? Agak-agak siapa yang bangun dulu? Bukan jiran dia, bukan kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pak saudara dia. Jadi kalau hari ini tuan-tuan, saudara mara kita, mak saudara kita, pak saudara kita yang tak terima dakwah kita ni, jangan pelik. Abu Jahal yang bermati-matian Nabi lahir buat maulid Nabi, akhirnya menentang Nabi. Apa bangun Abu Lahab? Tabbalaka sa'iral yaum, celaka engkau Muhammad sepanjang masa hari. Alihadza jama'tana, adakah kerana kata-kata ni kau kumpulkan aku? Maka turunlah ayat tabbat siada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sampai habis. Jadi tuan-tuan, ini adalah orang yang pertama yang membawa kalimah la ilaha illallah untuk umat ini. Kita tak tahu orang yang keberapa juta yang Allah mungkin akan pilih kita, dan insya-Allah kita akan hidup dan mati dengan kalimah ini dan memperjuangkan dengan kalimah ini, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka satu perkara yang kita faham, perlu faham, kalimah inilah kalimah yang akan menyatukan manusia. Kalimah yang bersesuai dengan perkataan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ini dia tuan-tuan, kalimah ini, kalimah Islam, kalimatul haq, kalimatul iman, kalimatul tayyibah. Banyak nama-nama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf tentang kalimah ini. Okey. Jadi kita nak tahu pada malam ini apa sebab kalimah ini ditentang. Okey. Kita bahagikan kalimah ini pada dua bahagian. Dan memang takkan habis pun dua-dua bahagian ini. Sebab tu tajuk kita Islam dan dakwah ni, siri pertama hari ini, siri kedua. Kita harap Cikgu Nasir cepat upload siri pertama. Tuan-tuan boleh download dekat YouTube, boleh dapat pengajian berkaitan siri pertama. Kita bagikan pada dua, iaitu la ilaha illallah yang pertama, yang kedua Muhammadar Rasulullah. Okey. La ilaha illallah tuan-tuan, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Melayu dulu, la nafiya lil nafiya lil jins. Lam ini menafikan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini bahasa Melayu. Tetapi tuan-tuan, kita bila belajar bahasa Arab, terutama agama kita, Al-Quran dan hadis, kita kena mengikut kaedah bahasa Arab. Tak boleh ikut kaedah kita. Sebab itu dalam memahami agama ni, pertama kita perlu memahami sebagaimana Quran sebut. Kalau ada definisi Quran dengan Quran, maka itu keutamaan. Kemudian Quran dengan sunnah, kemudian Quran dengan pandangan para sahabat,
para tabi'in, para tabi'in baru last menggunakan kaedah bahasa Arab. Tak boleh kaedah bahasa Arab menjadi pertama, kerana belum tentu benar. Kalau kita belajar nahwu saraf, mungkin kaedah bahasa Arab, tetapi bahasa lain, agama lain. Memang agama Islam turun dalam bahasa Arab, tetapi perlu melihat kepada penafsiran Rasulullah SAW, kerana itu akan menjadi kita lebih faham dan lebih tepat terhadap kehendak Allah. Okey. Tetapi makna yang paling tepat la ilaha illallah ini dari segi Arab dia sendiri, iaitu la ma'bud bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah ini seerti dia dalam bahasa Arab la ma'bud, iaitu tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Ini perkataan yang paling tepat, dan ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumullah. Kita kadang-kadang tuan-tuan, baru-baru ni dalam WhatsApp kawan-kawan saya dalam Madinah, dia kata kadang-kadang kita ni pendapat kata-kata ulama ni kita jangan highlightkan, terutama yang terlalu sensitif macam Ibn Taymiyah. Jadi dari segi kaedah tu kadang-kadang boleh kita terima kalau untuk orang awam yang tak faham, yang terlalu sensitif, allergic dengan nama Ibn Taymiyah. Bila dia sebut Ibn Taymiyah, terus dia kata Wahabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab lahir bila? Syekhul Islam Ibn Taymiyah lahir bila? Tiba-tiba Ibn Taymiyah jadi Wahabi. Bukan Wahabi jadi Taymiyah, Taymiyah jadi Wahabi. Nampak sangat bingung dia, tak faham. Jadi tak apa, sebab kita dalam keluarga kita sunnah ini, maka tidak menjadi masalah untuk kita menyatakan. Ini adalah tafsiran pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Okey, kenapa kita perlu memahami la ilaha illallah dengan la ma'bud bihaqqin illallah? Kerana di sana ada pengertian-pengertian lain yang diamalkan dan difahami oleh sebahagian orang Islam. Contohnya ada yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan tafsiran pertama, ni tafsiran yang salah, la ilaha illallah la ma'bud illallah, tak ada bihaqqin. Jadi maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi siapa-siapa boleh jadi Allah, siapa-siapa boleh jadi Allah. Tetapi perkataan bihaqqin itu maksudnya yang disembah memang sebenar-benarnya itulah zat Allah yang kita faham dari segi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi kalau sebut la ilaha illallah la ma'bud illallah sahaja, seolah-olah siapa-siapa menjadi ilah. Syekh Abdul Qadir Jailani punya kubur pun boleh jadi ilah, Syekh tarekat pun boleh jadi ilah, pemimpin pun boleh jadi ilah, berhala pun boleh jadi ilah. Jadi yang sebenar-benarnya kita kena faham. Jadi la ma'bud bihaqqin illallah. Dulu tuan-tuan, masa saya baru-baru faham tentang kalimah ni, saya pun berselisih dengan sahabat. Saya kata apa perlu sebut bihaqqin, orang dah faham. Tetapi tuan-tuan, alhamdulillah bila diterangkan, memang jelaslah bahawa penafsiran la ilaha illallah perlu ada la ma'bud bihaqqin. Perkataan bihaqqin itu perlu ada. Memang kita sembah hanyalah Allah. Kalau kita kata tiada yang disembah melainkan Allah, siapa-siapa boleh jadi ilah. Makam tuan tulis pun boleh jadi ilah. Minta apa-apa kat situ, jadilah dia Tuhan. Dah minta dengan dia, sedangkan minta kepada Allah. Okey, itu tafsiran yang tak tepat. Walaupun hampir tepat, tapi tak tepat. Tafsiran yang kedua, la ilaha illallah, lebih jauh menyimpang. Dia kata apa? La khaliq illallah, tidak ada yang mencipta melainkan Allah. Kalau inilah kalimah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah tak akan ditentang oleh Abu Jahal macam tadi. Kerana Abu Jahal, tuan-tuan dan pengikut-pengikut dia, mereka percaya tentang penciptaan alam ini, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda
la yaqulunallaha. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, nescaya mereka menyebut Allah. Jadi kalau pencipta ni Allah, memang Abu Jahal pun tak akan lawan Nabi. Dan hari ini kalau kita bercakap la ilaha illallah dengan orang bukan Islam, penyembah berhala, orang Buddha, Hindu, Cina, atau siapa-siapa yang menyembah berhala, bahawa yang menjadikan alam ini adalah Tuan Allah, kita tak akan bergaduh. Kerana dia pun tak cakap patung yang disembah tadi yang menjadikan alam ini. Dia kata patung itu adalah perantaraan antara dia dengan Tuan Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dalam Al-Quran disebut, tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini dengan tujuan mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kalau kita kata la ilaha illallah adalah la khaliq, tidak ada pencipta, maka keimanan semua agama boleh diterima. Orang Hindu pun kita boleh terima sebab dia percaya Tuhan Allah. Orang Buddha pun kita boleh terima sebab dari segi konteks la khaliq itu penerimaan sebagai tauhid ar-rububiyah. Sedangkan kita meyakini bahawa orang bukan Islam pun mempercayai dan beriman dengan tauhid ar-rububiyah. Jadi tak betul. Dan baru-baru ni di sebuah masjid dekat Kuala Pilah ni, saya kata saya minta maaf, pemahaman la ilaha illallah ini, yang la khaliq illallah ini adalah pemahaman daripada sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh, tapi dia tak ada masa tu. Saya kata saya minta maaf sebab saya pernah dengar kuliah tabligh, 6 prinsip tabligh. Pertama dia macam kita juga, la ilaha illallah, menuju ajaran tauhid. Tapi tauhid dia apa? La ilaha illallah, tiada yang lebih besar melainkan Allah. Contohnya kalau dah azan, tinggalkan kojo, kita semayang. Itu la ilaha illallah dia. Pemahaman dia. Tiada yang mencipta, tiada yang menjadikan, tiada yang mengaturkan urusan. Jadi kalau kita keluar duit tak ada, tinggalkan anak bini, jangan risau, kita beriman dengan la ilaha illallah, Allah akan beri rezeki pada anak cucu kita, anak bini kita. Ini pemahaman yang silap, saya kata. Tapi tak ada orang tabligh kebetulan. Ada masjid tu selalu ada, tak tahu kebetulan. Tapi saya minta maaf dululah. Kalau dia rasa apa yang saya cakap tak betul, dia kena betulkan, kena bawa dalil. Jadi pendapat yang kedua, la ilaha illallah, la khaliq, ni tak betul. Okey, yang ketiga, la hakimiyatu illallah, tiada yang menghukum melainkan Allah SWT. Dan ini biasa digunakan oleh orang-orang yang mempunyai fahaman khawarij. Walaupun kita tak kata dia total khawarij, tetapi dia terkesan dengan pahaman khawarij. Apabila dia memperjuangkan la ilaha illallah tu, maksudnya tiada hukum, tidak boleh menolak hukum hudud. Ini dia bukti dia, la ilaha illallah. Maka ini pun silap. Bukan kita kata hukum hudud itu tak betul, bukan kita kata kita boleh tolak, tetapi pemahaman mengenakan kalimah tadi dengan makna la hakimiyah itu tidak betul. Sebab itu apabila berlakunya fitan khawarij, mereka telah menggunakan tiada hukum melainkan hukum Allah. Mereka menolak perjanjian antara siapa? Muawiyah dengan Sayyidina Ali dalam peristiwa islah antara Muawiyah dengan ni. Maka golongan khawarij yang tak bersetuju dengan perjanjian ini, maka mereka kata tiada hukum melainkan hukum Allah. Apa jawapan Sayyidina Ali? Kalimatul haq wal ma'nul batil. Perkataan dia betul, tapi menggunakan dengan cara yang salah. Jadi hari ini tuan-tuan, kadang-kadang para pendakwa bercakap, kita tengok ya betul, ya betul, ya betul, tetapi sebenarnya salah dari segi dakwah dia. Contoh dia begini,
Tuan-tuan, dakwah melaksanakan undang-undang Islam ini adalah sebahagian daripada syariat Islam. Betul. Tetapi adakah dakwah Rasulullah bermula dengan undang-undang? Ini soalan. Sedangkan orang yang bercakap memperjuangkan undang-undang Islam, akidah pun banyak harban, bahasa Arab kata, rosak. Pejuang hudud tapi masih percaya dengan syekh-syekh tarikat yang sesat. Mungkin tuan tanya, ada syekh tarikat yang tak sesat ke? Kan? Ini cakap berlapis lah. Cakap berlapis. Nanti kan itu nak start je dah macam-macam SB datang. Kan? Jadi maksudnya pemahaman tauhid yang tak jelas. Tegakkan hudud. Tetapi kalimah la ma'bud bihaqqin illallah ni dia tak faham lagi. Masih lagi percaya. Kan? Percaya apa? Oh, kalau orang minyak datang pakai telekong, tidur pakai telekong, nanti orang minyak tak kacau. Ni ustaz cakap, tuan-tuan. Macam mana tu? Kalau ustaz dah cakap macam itu, start lagi teruk. Ustaz macam itu, yang start lagi teruk. Jadi itu pemahaman yang ketiga. Yang keempat, ini pahaman Dr. Nurkhalis Majid, seorang cendekiawan dari Indonesia yang terkenal. Profesor Dr. Nurkhalis Majid mengatakan la ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan. Lagi poning, tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan. Jadi tak kira lah Tuhan tu mata sepet ke, Tuhan tu mata besar ke, patung tu mata sepet ke, tak patung tu mata besar ke, itu terpulang lah. Yang penting tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan. Kalau orang tu anggap tu Tuhan, Tuhan lah tu. Jadi ini semua mengarut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini makna yang perlu kita faham. La ma'bud bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini ada rukun. Kalau salat, puasa, haji, zakat, nikah tu pun ada rukun, tuan-tuan. Takkan kalimah yang begitu kuat ini tak ada rukun? Mustahil. Dan kalau sembahyang ada batal, kalimah ini juga ada yang membatalkan kalimah ini. Semua mesti tahu. Barulah kita faham, barulah kita boleh junjung kalimah ini. Okey. Kalimah ini ada 2 rukun aja. Tak panjang. Sembahyang aja ulama kata ada 13 rukun. Panjang. Ini 2. Pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Itu aja rukun dia. Menafikan dan menetapkan. Menafikan tiada Tuhan yang disembah, dan menetapkan yang disembah hanyalah yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Itu aja. Jadi dua rukun ini perlu digabung sekali dalam ucapan dan iktikad kita dan perbuatan kita. Perlu disertakan sekali. Tak boleh nafi je tiada Tuhan. Akhirnya kalau tak ada Tuhan, siapa pula kau nak sembah? Dan tak boleh isbatkan ada Tuhan je tanpa menafikan tiada Tuhan melainkan Allah. Akhirnya banyak Tuhan kita sembah. Kerana semua Tuhan, memang semua benda ada Tuhan. Seperti orang zindik pula kata, dia pula jadi Tuhan. Ana rabbukum. Dia kata dia dah zikir dia, dia dah sampai ma'rifatullah lah. Ini semua kata-kata bid'ah, kata-kata kufur. Ini semua bid'ah hakikiyah, bukan idhafiyah. Bid'ah hakikiyah al-kufuriyah yang menyebabkan kufur. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia adalah rukun tentang la ilaha illallah. Makna dah faham, rukun dah faham. Okey, kita nak faham pula syarat-syarat
la ilaha illallah. Okey. Kita tahu tuan-tuan, Rasulullah SAW mengatakan bahawa kalimah la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci syurga. Betul. Tetapi kunci tuan-tuan dia mesti ada gigi. Gigi inilah dikatakan syarat. Kunci dia tak boleh buka lagi. Dia masuk je, tak boleh buka lagi pintu syurga. Tapi dia mesti gigi dia lengkap, barulah boleh buka, baru boleh masuk. Ini perumpamaan untuk kita faham tentang kalimah ini. Okey. Jadi tuan-tuan, syarat dia ada 7. Para ulama mengatakan syarat dia 7 berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syarat yang pertama adalah al-ilmu. Syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang pertama ni al-ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka pelajarilah wahai Muhammad, ketahuilah, pedalamilah erti la ilaha illallah. Maka pertama kita mesti tahu apa makna kalimah ini. Tadi kita dah tahu la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, melainkan orang yang telah menyaksikan dengan sebenar-benarnya dalam keadaan mereka mengetahui. Ya'lamun, ilmu. Jadi syarat yang pertama mestilah ada ilmu tentang la ilaha illallah. Ilmu la ilaha illallah ni iaitu faham apa erti la ilaha illallah. Apa maksud dia? La ma'bud bihaqqin illallah, yang telah saya terangkan tadi. Itu syarat yang pertama. Dan keistimewaan dia, siapa yang mengetahui kalimah ini, faham, Rasulullah kata man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dan juga Abu Awanah dari sahabat Uthman bin Affan. Hadis sahih, man mata, barang siapa yang telah mati, wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia mati tu dia tahu erti kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia tahu makna dia, dia tahu syarat-syarat dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia yakin. Syarat yang kedua, al-yaqinu. Yakin dengan kalimah ni, tahu tapi tak yakin. Dah diterangkan la ma'bud bihaqqin illallah. Oh, faham dan dah. Bila ada benda doa, pergi kubur, makam Tuan Tulis. Tak yakin, kenapa pergi? Kata orang Negeri Sembilan. Dan kalau doa dengan Tuhan tu takut tak terima lah. Orang kata kalau pergi makam Tuan Tulis ni doa copat sikit. Tak yakin lah tu. Tak yakin. Jadi perlu ada keyakinan. Yakin serta benar-benar memahami kalimah la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Maksudnya benar-benar kita sembah. Erti ubudiyah tadi. Erti ubudiyah tadi bukan kita sembahyang aja, kita doa, kita bertawakal, kita memohon, kita melakukan penyembelihan, kita bertaubat dan seumpamanya. Itu semua kepada Allah SWT. Tak boleh ada perantaraan. Jadi kita yakin sebenar-benarnya kalimah la ilaha tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Apa firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang mereka ini telah beriman dengan Allah dan Rasul. Benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, beriman pada Allah dengan tauhid dia, tauhid al-uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan beriman dengan rukun-rukun iman tadi, wa rasulihi, dan beriman dengan rasulnya yang membawa hidayah, membawa taufik, membawa petunjuk untuk kita ikuti.
Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, tak ragu-ragu dengan ajaran Nabi, dengan ajaran hadis sahih. Contohnya, tengah minum, tiba-tiba lalat masuk dalam air. Hadis sahih mengatakan kalau lalat masuk, kita rondam lalat tu, kerana di sebelah sayap dia ada racun dan di sebelah ada penawar. Kita pun rondam. Ini contoh orang yang beriman. Orang yang tak yakin, dia dah baca Yoko ni obat sakit pinggang, boleh? Tu tak apa, Yoko tak apa. Tapi bila Yoko ni ya ke ni ajaran Nabi, maka ini problem, muskilah bahasa Arab kata. Kalau hadis tu dah sahih dan menjadi ijma', maka kita buat. Kalau alasan kita geli itu lain. Ada orang betul sampai 5 ekor lalat goli dia nak minum, bukan dia tak yakin, itu lain. Tapi ni ya ke? Itu lain. Jadi kalau dia buang tu kerana dia geli, itu persoalan lain. Itu bukan dia menghina dan dia menolak hadis, tapi memang fitrah manusia dia geli. Dia geli. Contohnya, makan pakai dulang, makan sama-sama, satu perkara yang elok diamalkan untuk lekat ukhuwah dan seumpamanya. Tapi setengah orang geli, dia tak boleh. Bukan dia nak hina sunnah Nabi. Jadi dia tak buat tu bukan kerana dia nak hina, tapi ada perasaan geli. Tapi sepatutnya dia lawan. Dan biasanya kalau kita nak makan pakai dulang ni, kalau kita buat majlis, bagus satu makanan yang lauk dia kering, jangan kuah sup. Memanglah Dan pun tak makan tu, buat konyang. Maaflah, saya pun konyang, tak boleh makan. Okey. Jadi thumma lam yartabut, dan tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Fi sabilillah ulaika humus sadiqun, dan mereka lah orang-orang yang benar. Ni tak ada keraguan, lam yartabu. Jadi kalimah ini kita dah faham, tak boleh ragu-ragu tu. Termasuk kita tak boleh takut dengan hantu syaitan yang memudaratkan. Dia kata puaka tu boleh memudaratkan. Termasuk juga tuan-tuan, orang yang kena rasuk jin dan seumpamanya, pada dasarnya dia tidak boleh memudaratkan kita. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mudarat tu dia dapat green light daripada Allah, mungkin Allah nak uji kita. Allah nak uji kita supaya kita lebih dekat pada Allah, lebih banyak memohon pada Allah. Jadi tak boleh takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallahu bihima abdun ghaira syakum fihima illa dakhalal jannah. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar-benar kecuali hanya Allah, dan bahawanya aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dalam keadaan tidak ragu-ragu terhadap kedua syahadat tersebut, melainkan ia masuk syurga. Tuan-tuan, kita kena faham tentang masuk syurga la ilaha illallah ni. Maksudnya orang yang mati dengan kalimah ini, sama dia ucap ataupun kalau di akhir dia tak dapat ucap tapi dia hidup dengan kalimah ini, kalau dia masuk neraka kerana dosa-dosa dia, dia akan dinaikkan balik ke syurga, dicuci, ataupun dia mendapat keampunan Allah. Itu maksud dia. Kemungkinan besar langsung tak masuk neraka, tahta masyiatillah, atas kehendak Allah. Sebab tu dakwah tauhid ini adalah dakwah nombor 1. Bukan dakwah menegakkan negara Islam, dakwah nombor 1. Dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama untuk kita terangkan kepada manusia. Dan dakwah ini tuan-tuan, kalau kita amalkan, kita akan ditentang oleh orang yang tak faham. Termasuklah orang yang dia kata dia memperjuangkan Islam. Terutama nanti masa Muhammad dan Rasulullah.
Bila kita kata apa maksud Muhammad dan Rasulullah tu, oh lagi dia tak dapat terima. Jadi itu kita kena faham, maksudnya akan masuk syurga, tapi kalau dosa dia banyak dekat dunia ni ataupun dia tidak mendapat keampunan Allah, dia akan diazab neraka, akhirnya dinaikkan balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Izhab bina'lai hatain faman laqaita min wara'i hadzal kha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah." Pergilah dengan kedua selipar aku ni, maka siapa saja yang engkau temui di belakang kebun ini yang ia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dengan hati yang yakin, maka berikanlah khabar gembira kepadanya dengan masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dalam hadis ni, pergilah dengan kedua seliparku ni, maka sesiapa saja yang kau temui. Ini yang kadang-kadang timbul merepek di kalangan orang-orang. Dia kata, tengok, Rasulullah suruh ambil selipar dia, jadi ini kita buat gambar selipar Nabi. Jadi azimat. Nabi sendiri cakap, pegang selipar aku. Ini orang-orang yang tak faham ataupun buat-buat tak faham dan seumpamanya. Baru-baru ni tuan-tuan, ada satu orang bertanya dengan saya. Dia kata ada satu syekh Arab tahun lepas, dia bawa janggut Nabi dekat Masjid Gemencih. Saya pun tak tahu. Pernah dengar ke? Saya pun tak tahu. Jadi dia kata, apakah, maksud dia nak tanya dari segi hukum program tu ke, ataupun macam mana. Jadi pertama saya kata, secara umum program itu harus. Kehidupan kita ni ulama usul meletakkan 5. Sama ada tak wajib, sunat. Tak sunat, haram. Tak haram, makruh. Tak makruh, harus. Maksud harus ni, pahala tak ada. Buat pun tak pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa, harus. Cuma harus tu dia boleh jadi kadang-kadang haram, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ikut. Jadi saya tanya, apa tujuan program tersebut? Orang tu mencakap, saya pun tak tahu, tapi ramai orang. Okey. Kalau program itu tujuan dia adalah untuk menunjukkan peninggalan sejarah janggut Nabi, mula-mula dia tanya, betul tak tu janggut Nabi? Saya kata, kalau tanya saya, memang saya tak boleh jawab. Bukan saya yang buat pameran tu. Tanyalah orang yang buat pameran tu. Tapi saya kata, persoalan dia janggut Nabi atau bukan, saya tak tahu. Tetapi satu je saya nak beritahu. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu finnar. Barang siapa yang berdusta di atas nama aku, maka aku siapkan tempat dia dalam neraka. Kalau benda tu betul jangkut Nabi, kalau dia kata sejarah silsilah dia dapat gedebak-gedebuk gini, wallahu alam, saya itu terpulang. Tapi kalau bukan janggut Nabi, janggut datuk dia kata janggut Nabi, contohlah Syekh ni walaupun Syekh Arab, jangan percaya Arab lagi banyak temberang. Syekh-syekh tarekat yang dekat Malaysia ni, dia belajar temberang daripada syekh tarekat ke Arab. Kau tak, dia tak pandai buat temberang. Jadi saya kata, kalau dari segi nak tengok aja, sekadar kita mungkin tengok, itu pun nampak ke? Orang yang pernah pergi muzium Tamadun Islam kat Kuala Lumpur, dia kata janggut ke apa, jauh tempat tu nampak, bazir je pergi. Kalau pedang boleh nampak juga. Yang kedua saya kata, apa fadilat dia? Kalau ada fadilat adik saya tengok janggut Nabi masuk syurga, mungkin saya pun meloncat. Tapi masalah dia, tak ada fadilat.
Orang pergi tengok janggut Nabi, tiba-tiba ada satu majlis ilmu, dia tinggalkan majlis ilmu, dia pergi, orang ni bodoh. Patut itu yang patut Nabi suruh pergi dengan majlis ilmu. Dia tak pergi. Dan yang kedua, nak cari keberkatan apa tengok janggut Nabi? Abu Jahal bukan tengok selai janggut Nabi, tantang urut janggut Nabi, peluk Nabi, tak beriman juga. Kalau tengok janggut Nabi, dari Kristian masuk Islam, dari Buddha masuk Islam, ada faedah. Ini tengok janggut Nabi, lepas tu balik minum kat kedai kopi, tantang sembayang pun tak. Apa faedah? Saya jawab terus terang. Ini bukan tempat orang sunnah saya bercakap. Masuk bukan orang sunnah ni, orang yang bukan macam faham sunnah betul lah, baru nak kita terangkan sikit-sikit. Jadi ini kita kena faham tentang benda-benda seperti ini. Maka syarat untuk masuk syurga bagi orang mengucapkannya, hatinya harus yakin dengan kalimat tauhid serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka yang disyaratkan masyrut tidak sah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-yaqinu al-imanu kulluh was-sabru nisful iman. Yakin adalah iman keseluruhannya, yakin dengan ajaran agama, pemahaman agama, dan sabar adalah sebahagian daripada keimanan. Tapi hukum sabar ini adalah wajib. Kalau orang tanya, apakah hukum sabar? Wajib. Apa maksud sabar? Contoh, dia ada kereta baru, aksiden. Siapa suka aksiden, tuan-tuan? Tak ada orang. Hati dia tak boleh terima, tapi dia sabarlah. Oh, ni dah ketentuan. Itu sabar. Reda, hukum dia sunat, harus saja. Reda ni gedebom. Relax. Tak kisahlah. Okey, tak aksiden ke tak aksiden sama je. Ini lebih tinggi martabat, tapi kita tak disuruh reda. Kita disuruh bersabar. Dalam ujian. Jadi maksudnya reda ini, benda yang kita suka ke tak suka, kita terima je. Kalau sabar ni, benda tu kita tak suka, memang kita tak terima, tapi sabar. Ni dia sabar ni, kau tak kena pelempang kau, tadi baru kena penumbuk. Dia bergaduh, tak tahu apa benda, dah tumbuk orang. Ni dia sabar ni, kau tak kono lagi, padahal dia dah tumbuk orang, tak sabar lah. Dia boleh cakap dia sabar lah. Kau tak sabar tu, goram dia tak tumbuk orang. Tu sabar. Ni dah tumbuk 2-3 kali, dia kata ni dia sabar. Kalau tak 10 kali kau kena. Jadi itu yakin. Tidak ada keraguan lagi bahawasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah. Dia yakin. Maka dia berdoa, dia tak akan pergi dekat makam tuan tulis, dia tidak akan bertawasul, dia akan memang menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allah dan tiada sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah SAW. Oleh kerana inilah sahabat Abdullah bin Mas'ud memohon ditambahkan iman dan keyakinan, berdoa. Ini boleh tulis atau hafal. Allahumma, ikut nama mai. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Allahumma zidna imana wa yaqina wa fiqha. Yang bermaksud, ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan kefahaman. Kenapa tuan-tuan? Tambahkan keimanan, iman ni boleh turun. Jadi minta tambah, naikkan. Keyakinan, kenapa minta yakin? Takut kita jadi was-was. Tambahkan kefahaman, takut kita jahil murakab ataupun jahil basit, yang pernah saya terangkan. Kita nak kita alim, kita betul-betul faham. Jadi itu syarat yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang ketiga adalah al-ikhlas.
Syarat yang ketiga adalah iaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kekotoran-kekotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Jadi beribadah ini tuan-tuan ikhlas. Ikhlas daripada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar nanti kita akan sentuh, syirik asghar pun kita akan sentuh. Jadi kita disuruh ikhlas, jangan menyekutukan Allah. Allah SWT telah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah, padahal mereka tidak diseru kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi buat hanya kerana Allah. Kita melakukan segala-galanya hanya untuk Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana nafsu kita, bukan kerana pangkat, kedudukan, pengaruh, dan bukan kerana kita beribadah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, dan yang keempat as-sidq, iaitu jujur. Maksud jujur tuan-tuan, bukan mulut dia saja cakap la ilaha illallah, bukan dia mulut dia je sebut yakin, bukan mulut dia cakap ikhlas, tapi as-sidq ni lebih pada hati. Dan ini tidak ada pada orang munafik. Orang munafik sangkut dekat sini. Orang munafik sangkut dekat as-sidq, iaitu jujur. Orang munafik dari zaman Rasulullah contohnya, dia faham la ilaha illallah, dia yakin kalimah tu sebut, dia tengok dia mengalah, tetapi dia berpura-pura, dia yakin berpura-pura dia ikhlas berpura-pura, dia tahu pun mungkin dia berpura-pura. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan ada di kalangan manusia yang mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi hari ini wujud tak orang tu? Wujud. Ramai orang, kau beriman tak pada Allah dan Rasul? Iman. Rasul baru minggu lepas dia pergi selawat bersama Negeri Sembilan, Melaka berselawat bersama Yahanana. Tu dia kata dia beriman dengan Rasulullah SAW. Tapi dia berpura-pura, ataupun dia tidak ikhlas benar-benar kepada Allah, dia minta pada jadi mereka berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan tapi Allah kata wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukan orang beriman. Jadi tuan-tuan, dekat sini saya nak kata, memang orang nak masuk Islam mesti sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu syarat. Sebab syarat keimanan, al-iman at-tasdiqu bil janan wal qaulul bil lisan wal amalu bil arkan. Dia perlu seiring. Jadi orang baru nak masuk Islam ataupun orang Islam mesti dia mengucap, betul. Itu memang kaedah yang betul. Tetapi ucap aja tak betul, kerana di sini wa ma hum bimu'minin. Mereka berkata mereka beriman, mereka mengucap, aku mengucap la ilaha illallah. Aku satu hari kau nak tahu berapa? 10,000 la ilaha illallah aku baca. Tapi akhirnya kita tengok, nanti bila kita faham syarat, kita nampak apa yang berlaku pada krisis orang yang hanya pandai menyebut la ilaha illallah, macam juga krisis burung kakak tua yang hanya pandai mengucap salam tapi tak tahu apa makna. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan ini sebenarnya lebih khusus tentang as-sidq, jujur ini, iaitu pada orang-orang munafik. Mereka ni. Kemudian qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik kata sesungguhnya kami menyaksikan bahawa engkau adalah Rasulullah. Jadi tuan-tuan,
Seseorang yang berkata aku beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, aku tahu Nabi Muhammad, tak cukup. Sebab Allah kata qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Orang munafik zaman Rasulullah pun mengatakan qalu, mereka berkata kami naik saksi bahawa sungguh engkau Rasulullah. Tapi Allah kata wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah, dan Allah memang tahu pun ini Rasulullah. Kau tak cakap dia Rasulullah pun Allah tahu. Wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Tapi orang munafik ini muka. Sebab apa? Memang cakap Rasulullah, tapi ajaran Rasulullah dia tolak. Datang tolak, datang tolak. Hadis sahih datang tolak. Terima juga benda yang tak betul. Bermuka-muka. Maka perkara ini kita kena faham. Kalimah ini bukan, sebab tu tuan-tuan, bila kita dah faham kalimah ni, sebab tu Nabi ditentang dengan kalimah ini. Kalau Nabi ditentang, tuan-tuan dan puan-puan bawa kalimah ni, tuan-tuan ditentang juga, itu adalah lumrah. Itu adalah lumrah. Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala nar." Tidaklah seorang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan benar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, tak munafik, melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Jadi ini yang keempat. Yang kelima, kita habiskan hari ini. Pada siri ketiga kita akan membincangkan pembatalan keimanan, pembatalan kalimah ini. Kelima, al-mahabbah, cinta. Maksud cinta kalimah ini tuan-tuan, seperti mana Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman sangat besar cinta kepada Allah. Maksudnya kecintaan hanyalah pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada menyatakan bahawa nilai satu ibadat ini terletak pada 3 perkara. Apa ibadat? Sembahyang, puasa, zikir, baca Quran. Apa ibadat lah? Kita dah faham erti ibadat. Yang pertama, al-mahabbah. Kita buat memang kita cinta pada Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana kita pergi, kita cinta dengan makam Habib Noor, dengan apa-apa, dengan guru kita, bukan. Kita beribadah kerana cinta pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada perasaan al-khauf, takut. Takut cinta kita tak diterima. Macam dulu-dululah zaman jahiliah, muda-muda suka dengan perempuan, suka, tapi tak tahu cinta kita ni berbalas ke tak. Macam gitulah. Kita ni sembahyang tuan-tuan, betul, sallu kama ra'aitumuni usalli, kita ikut sunnah Nabi betul dan seumpamanya. Tetapi Syekhul Islam mengatakan bahawa kita perlu ada sifat takut. Takut, jangan overconfident. Walaupun kita duduk dalam landasan sunnah, jangan terlalu overconfident. Maksudnya kita mesti ada perasaan takut. Bila takut, rukun yang ketiga adalah ar-raja, mengharap. Tu baru kita doa, ya Allah, terimalah ibadat aku, terimalah amalan aku, ya Allah, aku nak mendekatkan diri padamu, ya Allah, mengikut sunnah Nabi-Mu, ya Allah, mudah-mudahan kau terima, ya Allah. Ini 3. Al-mahabbah, wal khauf, wal raja. Mesti ada 3 dalam ibadat. Baru kualiti ibadat tu melambung tinggi macam saham. Kalau buat ibadat kerana ini kewajipan, kenapa kau sembahyang? Ada wajib sembahyang, sah, betul, sembahyang kita macam Nabi kita ikut, tetapi nilai kualiti sembahyang kurang. Jadi Ibn Taymiyah kata perlu ada mahabbah, cinta.
Bila nak melakukan ibadat ni, ya Allah, cinta dia. Nak buat solat tahajud, solat tasbih, apa-apa amalan-amalan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, maka dia ada mahabbah. Jadi mahabbah kat sini memang buat kerana Allah, bukan kerana mengharapkan. Allah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Maka untuk mencari kecintaan Allah, maka paling mudah tuan-tuan, ikutlah sunnah Rasulullah, kerana Rasulullah orang yang paling Allah cinta, dan orang yang paling cinta Allah adalah Rasul. Jadi ini perkara yang paling penting. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, adalah menegakkan ajaran dia, menegakkan sunnah. Sunnah ni bukan sunat, sunnah ni perjalanan dia, tauhid dia, ibadat dia, akhlak dia, dan segala-galanya. Dan menjauhi benda yang dia kata bid'ah dan khurafat. Selawat adalah sebahagian daripada cara kita mencintai Rasulullah, betul? Saya, tuan-tuan, baru ni orang tabligh tanya dengan saya. Dia cakap, "Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang yang sekarang trend orang selawat-selawat ni?" Ada orang tanya saya kata, "Kau nak pergi, pergilah, aku tak mau." Orang tabligh pun tahu ni bid'ah. Tahu juga dia. Sebab tabligh tak buat. Kalau tabligh buat, dia pun ikut. Kan? Jadi saya kata, mudah aja begini. Selawat ini memang dianjurkan dalam Islam. Betul tak? Cik Osman, nama dia Osman. Dia dialisis sama saya. Sambil tu borak kan. Betul? Inilah Cik Osman dengan saya pergi masuk masjid. Kemudian kita bila masuk masjid ni, kita disunatkan apa? Tahiyatul masjid. Saya pun cakap, "Cik Osman, jom kita buat jemaah tahiyatul masjid." Pelik tak Cik Osman? Ya, memanglah. Sembahyang sini, selawat tu macam itu. Nabi tak ada ajak pergi tampin berselawat ke apa. Tuan-tuan, mahal dibayar. Di tampin hari tu, saya dipahamkan 200,000 ke 300,000. Kalau 200,000, 300,000 ni digunakan untuk fakir miskin, untuk pembangunan dakwah yang betul-betul, banyak peruntukan tu, tuan-tuan. Ini panggil dia berhanana aja. Balik habis dah, itu aja. Jadi itu yang ke-5. Yang ke-6, syarat al-inqiyad, iaitu tunduk dan patuh. Seorang Muslim harus tunduk dan patuh kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimah la ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariat Islam, beriman dengan, tunduk pada hukum-hukum Islam, pada tauhid. Jadi tuan-tuan, kalimah ini memang bukan kalimah yang ringan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun." Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat tolong. Jadi kembali pada Allah dalam segala urusan. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa rasul. Yang terakhir iaitu al-qabul, menerima. Okey. Tunduk patuh ini maksudnya dia serahkan apapun keputusan kepada Allah. Menerima ini maksudnya isi kandung dia tak berbelah bagi. Ada orang dia tunduk patuh tapi dia tak terima, terpaksa. Ni maksudnya dia terima betul-betul. Bukan terpaksa kerana semua orang tauhidkan Allah, semua orang tak pergi makam tuan tulis, jadi aku pun tak payah pergi. Tapi kalau ada orang pergi, dia nak pergi. Tu maksudnya dia tak terima lagi lah, dia tak kabul. Jadi kabul tu menerima segala konsekuensi ataupun perjanjian-perjanjian dari kalimat ini, iaitu hanya Allah yang sebenar-benar disembah, melainkan Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, itu dia syarat-syarat kita telah makna rukun dan juga syarat-syarat dia. Dan insya-Allah pada siri yang ketiga Islam dan dakwah kita akan membincangkan tentang pembatalan pada kalimah ini. Pembatalan kepada kalimah ini. Kemudian kita akan masuk pada Muhammad Rasulullah. Dah selesai baru kita masuk rukun Islam yang kedua, solat dan seterusnya. Saya buka pada soalan kalau sekiranya ada. Wallahu a'lam bissawab. Al-ithbat. Menafi itu la ilah. La, perkataan la tu nafi. Menafikan tiada Tuhan. Itu rukun yang pertama. Kita kena nafikan tiada ada yang disembah. Tak ada yang kita sembah. Kemudian kita ithbat, rukun kedua, kita menetapkan yang kita sembah hanyalah Allah. Lain tak ada sembah. Sebab itu al-aslu fil ibadati haramun. Asal pada ibadat hukum dia haram. Asal, melainkan ada dalil yang menyuruh kita beribadat. Ini kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Al-aslu fil ibadati haramun illa bid-dalil. Tak boleh sembarang sembah batu, sembah kubur, melainkan ada dalil menyuruh kita ibadat. Kenapa kita puasa? Kenapa kita solat? Semua ada dalil. Tak boleh mandai-mandai nak selawat beramai-ramai, kerana selawat itu ibadat. Mesti ada dalil yang menyuruh kita berselawat ramai-ramai. Kalau ada dalil, wallahu alam. Jadi dia punya syarat bukan mana merosakkannya atau terkeluar dari rukun itu termasuk dalam akan datang terkeluar. Terkeluar daripada kalimah ini ataupun pembatalan kalimah ini pada siri yang ketiga. Sebab tu saya minta Cikgu Nasir buat Islam dan dakwah siri kedua, satu, kedua, ketiga, sampai berapa siri tak tahulah. Jadi kalau orang nak dengar, mungkin macam sebagian yang belum dengar siri pertama, dia boleh buka. Kalau sebab kat situ mungkin ada tajuk-tajuk kan, jadi bila buat macam ini boleh cek siri. Kalau orang datang tiba-tiba siri ke 10, 1 sampai 9 dia tak tahu cerita, dia boleh tahu, oh rupanya sampai sebab apa dibincang ni, sebab dah dibincangkan. Dan seperti mana saya katakan, buku panduan saya utama adalah Usul Dakwah Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu buku panduan, rujukan, tapi bukan menjadi rujukan utama dia sebagai. Sebab dalam Islam dan dakwah kita sini nampak Islam dan dakwah. Islam ni luas. Dakwah tu berkaitan seruan kepada Islam tadi. Kita akan mempelajari tentang arkanul dakwah, rukun-rukun dakwah. Apa dia? InsyaAllah semoga Allah memanjangkan umur kita, memberi kita kesihatan, memberi kita kekuatan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, untuk kita memantapkan lagi diri kita, seterusnya untuk memperkasakan lagi dakwah salafiyah pada masyarakat kita, insya-Allah. Ada lagi tak soalan? Kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan al-yawma akmaltu agamaku terhadap kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah reda Islam sebagai agama kamu. Jadi daripada ayat ini menunjukkan bahawa Islam telah sempurna. Kesempurnaan Islam itu seperti mana dalam sebuah athar, Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh seorang Yahudi tentang ajaran Islam. Yahudi itu tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, apa yang telah diajar oleh Nabi kamu kepada kamu?" Maka Abdullah bin Mas'ud ni termasuk fuqaha minas sahabah, di kalangan sahabat yang cerdik dan hebat. Maka orang hebat ni dia jawab tak panjang, dia jawab pendek je. Dia kata, sesungguhnya Nabi kami mengajar kami sehingga dalam urusan buang air besar, buang air kecil. Kalau berak kencing pun Nabi ajar, maksudnya benda yang sebesar-besarnya pun Nabi akan ajar. Takkanlah berak kencing pun Nabi ajar, yang lain Nabi tak ajar.
Zikir benda besar, doa benda besar, ibadah yang makhsusah, makhdah. Jadi kesempurnaan Islam ini untuk kita lihat bila kita mempelajari dia. Kalau kita tak belajar, memang kita tak nampak. Jadi kita kena belajar akidahnya, ibadat dia, akhlak dia dan seumpamanya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab hadis, tuan-tuan dan puan-puan, ada bab-bab zikir aurat, wirid-wirid Rasulullah. Aurat tu jamak pada wirid yang telah diajar oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah menjadi keutamaan dan kemestian kita amalkan. Adapun wirid-wirid yang bukan datang daripada Rasulullah, lebih baik kita abaikan. Kenapa? Kalau sekalipun kalimah itu tidak mengandungi syirik dan tidak mengandungi perkataan-perkataan yang kata orang tu, kita kata boleh merosakkan iman, tak ada apa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah, contohnya. Cuba terjemahkan apa yang merosakkan. Walau sekalipun, saya nak tanya, apa jaminan baca kalimah ni? Apa hadis yang Nabi kata baca sampai ni akan dapat ni? Nabi kata 2 kalimah yang ringan di bibir, berat di timbangan dan mudah diucapkan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata. Al-Baqiyatus Salihat dalam surah Al-Kahfi. Tafsiran Al-Baqiyatus Salihat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun apa yang telah diajar oleh Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu. Jadi amalkan, kerana ada ganjaran, kerana ada unsur al-ittiba'. Persoalan mengikut wirid-wirid yang tadi, pertama ganjaran tak ada. Kadang-kadang dia kata, kalau baca ni dapat pahala sebanyak bintang di langit. Datang ke putih, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tu je. Kalau betul baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah tu dapat pahala. Sebab saya pernah dengar, dari kecil saya pernah dengar. Dia kata baca ni mendapat pahala sebanyak bintang di langit. Saya waktu kecil pun baca. Tahu. Bukan sekarang ni, bukan kat Negeri Sembilan. Saya tahu lama, dekat Singapura saya duduk. Sebab ni zikir tarikat, kan? Hatu burhan, tunduk kan. Tapi kalau dia kata ini memang tak ada hadis, ini syekh, ini syekh, ini temberang lah. Kalau dia tak ada hadis, tuan-tuan, tak ada dalil, dia berujar syekh, ni semua temberang. Sebab apa saya kata temberang? Kalau saya hari ni, tuan-tuan, saya kata dengan janggut saya, dengan tu saya kata, Nabi kata barang siapa yang dengar ceramah saya malam ni, seorang bagi RM100, habis gugur pahala. Seorang bagi RM100. Tuan-tuan pun percaya temberang saya, bagi RM100. Siapa yang nak membenarkan kata saya? Takkanlah ustaz tu nak bohong. Janggut dia je panjang, dia janggut den. Jubah dia je hulu kilir jubah, hulu kilir jubah. Dekat Arab tu, tuan-tuan, dia kulu hilir ke jubah, kulu hilir jubah tak semayang pun ada. Kulu hilir jubah sebab pakaian dia. Iya, bukan saya nak buat cerita. Saya duduk 8 tahun, saya tahu. Jadi berbalik pada wirid tadi, tak ada yang baik kita tinggalkan. Yang kedua, jelaslah, man ahdatha fi amrina hadza laysa minhu fa huwa radd. Itu paling jelas. Kenapa kita tak cukup ke dengan apa yang Nabi ajar? Kadang-kadang dia cakap itu Nabi, kita bukan Nabi. Sebab itulah Nabi tunjuk suruh ikut dia. Kalau kita bukan Nabi, ikutlah Nabi. Kan suka in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, disuruh ikut Nabi. Memanglah kita ikut Nabi, kita tak boleh jadi Nabi. Ini kita kata tu Nabi, kita tak ikut pelajaran Nabi. Memanglah sasa menempah jalan ke neraka. Tuan-tuan, kadang-kadang orang pelik. Takkanlah dengan zikir ni saya boleh pergi ke neraka? Saya tanya,
Hari raya 1 Syawal kau jangan raya kau puasa. Agak-agak kalau kau mati hari tu, kau tak taubat, kau masuk neraka tak? Dosa kan? Puasa tu baik. Kenapa pula sebab kau puasa 1 Syawal kau masuk neraka? Jangan agama ni ikut kepala otak kita. Baik tak? Agama ni wahyu. Kalau agama ikut kepala otak, orang Kuala Pilah dia faham agama macam gini, orang Rembau dia faham lain, orang Jelebu faham lain, hancur agama Islam. Jadi faham agama ni bukan ikut kita, ikut Quran, ikut sunnah dan manhaj para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Wallahu a'lam. Ibadah ni dua kan? Sama kelas kedua ibadah. Cikgu Norman tentang akidah falsafah ataupun akidah Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah yang diimani oleh majoriti umat Islam di Malaysia dan di Asia Tenggara dan mungkin di benua-benua Arab lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya katakan bahawa Islam ini adalah satu agama yang lengkap dan seumpamanya. Kita kena melihat pada sejarah. Sejarah berlakunya sesuatu aliran ataupun satu-satu fahaman. Kalau saya dulu kita ada satu pelajaran nama dia mata pelajaran Firaq. Firaq ini menceritakan tentang golongan-golongan Islam. Kan Nabi sebut iftarakal yahudi wahid wa sab'ina firqah, fawahida fil jannah wa sab'una fil nar atau kama qala, wan nasara 72 firqah, kulluhum fil nar illa al wahidah, la taftarikanna ummati, dan akan berpecahnya umat aku 73 firqah, 73 golongan, kulluhum fil nar illa wahidah. Faqalu, maka sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, banyak riwayat, ma'ana wa ashabi, bagaimana aku dan para sahabat. Itu satu. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan at-ta'ifatul mansurah, at-ta'ifatul najiyah. Banyak riwayat versi tentang golongan yang diselamatkan Allah tadi, ahli sunnah wal jamaah, firqatul najiyah, ta'ifatul mansurah dan seumpamanya. Okey. Jadi di situ dia menjadi satu landmark trend untuk kita melihat Islam ni sebagaimana Nabi melihat dan para sahabat. Nabi melihat dan para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di zaman Nabi dan para sahabat, kita tidak pernah dengar Nabi kata hari ni dia nak mengajar ilmu tauhid. Tak ada. Hari ni nak belajar ilmu hadis. Hari ni nak belajar ilmu fiqh. Hari ni nak belajar tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah, asma' wa sifat. Nabi tak ajar. Nabi cuma bersabda dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, may yuridullahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah beri petunjuk kepada dia, Allah beri petunjuk kepada dia, maka Allah akan beri kefahaman agama kepada dia. Fahaman agama kepada dia. Okey. Maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Nabi ajar agama umum. Nabi tak kata ini soal aku ajar ni akidah, ini aja, tetapi apa yang Nabi ajar itulah din. Hinggalah kecing berak itulah din. Yang badui tuan-tuan, badui yang kencing dalam masjid, yang sahabat nak pukul, Nabi kata jangan pukul, biarkan dia kencing. Biarkan dia kencing, dah habis kencing, dah kencing dah. Pergi ambil air, tunjuk jirus macam mana cara
Lepas tu Nabi kata jangan kencing dekat sini, nanti ni. Ini baru pegang anjing dah keluar fatwa macam terkeluar di Islam. Polek dia tengok kisah pegang anjing ni, kenapa tak gunakan hikmah tuan-tuan? Itu orang kencing dalam masjid, Nabi tak kasih. Sebab apa? Kalau dia kencing lah, sahabat koja dia lari, banyak air kencing dia menjejit, banyak tempat nak kena bersihkan, tak apa kencing. Lepas tu Nabi nasihat. Ini cerita pegang anjing dalam masalah khilafiyah. Tak apalah nak merujuk pada Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Baru-baru ni saya kata kita nak rujuk Imam Nawawi, alhamdulillah. Tapi biar rujuk Imam Nawawi, jangan bab anjing aja. Imam Nawawi kata najis, rujuk semua. Buka kitab Azkar Imam Nawawi, tunjuk dalam bab apa ada doa Imam Nawawi tulis, doa awal tahun akhir tahun. Tunjuk saya. Imam Nawawi kata ada tak doa awal tahun akhir tahun? Bab tu tak nak pula ikut Imam Nawawi. Kalau saya kata saya tak buat doa akhir tahun, kenapa? Imam Nawawi kata. Apa kau nak cakap? Jadi dalam persoalan apa tadi, macam mana tadi? Dalam sifat 20 tuan-tuan, maksudnya itu pun perkara agama. Okey. Sifat 20 ini berkembang lebih kurang 200 hampir 300 tahun selepas hijrah. Dan sejarah aliran sifat 20 ni tuan-tuan, pengasas dia adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa dia Abu Hasan Al-Asy'ari ni? Saya belajar dulu tuan-tuan. Dia pertama sekali dia adalah orang yang bermazhab dari segi akidah Mu'tazilah. Asal dia Mu'tazilah. Tapi dia fikir-fikir Mu'tazilah ni banyak tak betul dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab banyak pakai akal. Maka dia telah menggabungkan aliran Mu'tazilah tu dengan dalil. Maka dia buat satu gabungan yang dinamakan, ulama menamakan Al-Asy'ariyah, tetapi sinonim pada masa itu dikenali sebagai Ahli Sunnah pada waktu tu. Kerana dia lebih betul daripada Mu'tazilah. Dan penyusunan sifat 20 pada dasarnya, bagi saya tak tahu pada orang lain, bukanlah satu pembahagian yang bid'ah. Seperti mana juga kita membahagikan tauhid al-uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang Nabi tak pernah cakap, tetapi ulama memudahkan. Imam Abu Hasan Asy'ari memudah carakan untuk memahami tentang sifat-sifat ketuhanan dengan menyusun kaedah sifat 20 mengikut pandangan dia, berdasarkan Al-Quran dan apa yang digabungkan dengan aliran Mu'tazilah. Tetapi jelas dalam kitab Al-Ibanah yang menceritakan tentang rujuknya kembali Imam Abu Hasan Asy'ari, melepaskan segala pemikiran tauhid dia berlandaskan akal dan 100% berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ini mazhab dia yang akhir-akhir dia nak meninggal, tak popular. Jadi senang cerita macam ginilah. Saya dulu, contoh, dari umur saya 20 tahun sampai umur saya 60 tahun, saya syekh tarekat yang terkenal kat Malaysia. Pengikut saya beribu. Masuk umur 70 tahun, saya dah kaji-kaji, Allah buka hidayat, saya pun rujuk balik. Murid saya dah berterabur, saya tak sempat nak cari. Zaman dulu bukan ada WhatsApp. Abu Hasan Asy'ari nak betulkan murid-murid dia yang dah merantau, nak cari telefon kat mana? Bukan WhatsApp, telefon, Telegram pun. Bila dia dah berubah dan dalam keadaan dia tu, dia pun dijemput oleh Allah SWT, maka orang pun cakap qala syekh, qala syekh, qala syekh. Sedangkan dia dah bari, dia tak bersalah. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari termasuk
Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dan ijazah yang besar. Dengan walaupun di peringkat awal tauhid sifat 20 dia menentang aliran Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi memang ada kesilapan. Silap dia kerana dia tak mengikut manhaj salaf dalam akidah. Sebahagian salaf, sebahagian diikut pemikiran dia. Tetapi di akhirnya dia telah rujuk kembali. Jadi ini tak cuma benda tu tidak formula. Dan jadi Tomahan mengatakan pemalsuan dalam kitab Ibanah. Sebenarnya Abu Hasyim Asy'ari tak merujuk, cuma puak-puak Wahabi ni. Lagi sekali puak-puak Wahabi. Buku tu zaman bila tuan-tuan? Kan? Jadi ini perkara yang umat Islam banyak tak tahu. Dia tahu dekat pondok sifat Allah ada dikatakan sifat salbiyah, al-ijabiyah, sifat ma'ani, maknawi. Handal juga ustaz ni. Tuan-tuan, kan? Kita mesti tahu, ya macam saya tak kata tuan. Kita mesti tahu apabila kita nak berhujah, bila kita nak rad dalam aliran sifat 20 ni, kalau kita tak belajar macam mana kita nak rad. Dan memang itu memang sifat ketuhanan. Yang silap dia aliran Asy'ariyah ini sifat-sifat zatiyah, zat Allah seperti al-istawa dan seumpamanya, dia telah melakukan takwil. Kesilapan dia dekat situ. Dan dia tidak bercakap. Imam Ghazali pun dalam kitab Ihya Ulumuddin pun tak bercakap sifat Allah 20. Dia kata sifat Allah banyak. Dan ini etika ahli sunnah. Cuma yang wajib perlu difahami ada 20. Dia tak kata sifat Allah ada 20. Sifat tu tak bersalah. Cuma dia menghuraikan dalam bentuk falsafah. Macam Cikgu Noman tadi, kalau ikut Quran, hadis, ikut banyak salaf senang, memanglah. Jadi ini yang kita perlu perbetulkan. Jadi dalam masalah ni tuan-tuan dan puan-puan, ini persoalan akidah. Persoalan yang bukan mudah. Tuan-tuan guru yang ada di luar sana nak merubah, dia dah khatam 100 kali kitab Risalatut Tauhid dalam membahaskan sifat 20, kau nak kata dan sesat. Jadi ini yang saya katakan, perlu ada cara, perlu ada hikmah, perlu ada. Okey, tentang buku-buku yang ada di luar tu, apabila dia menjadi pegangan masyarakat, maka buku pun bersebarlah. Jadi untuk mengatasi masalah dia, ini yang kita buat majlis ilmu. Ini adalah satu stage untuk ahli-ahli kita supaya faham. Stage yang kedua, kita perlu bergerak. Saya dah cakap dengan Ustaz Musa, bincang dengan AJK untuk menggerakkan. Bagaimana cara kita pertubuhan yang sah, ada lesen, kita boleh terbitkan artikel-artikel. Kalau nak terbit macam mana dana, kita bincang berapa ahli kita, yuran, kita bergerak balik. Kalau rasa dulu susah apa, kalau ada perselisihan, lupa yang buang yang keruh, ambil yang jernih. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Kita kena bergerak tuan-tuan. Baru ni kita dapat WhatsApp, ada orang tanya dengan kita, salaf ni asyik belajar je, islah je. Saya dah jawab, saya ingat saya dah beri penekanan. Kerana nak dakwah mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak cerita apa? Tabligh dia tak kisah, masuk je tabligh, keluar 3 hari 40 hari boleh jadi maulana. Serban tebal, pakai kurta, jadi maulana. Kita dah 10 tahun buah kana pun tak dapat. Bukan maulana, buah kana pun tak dapat. Jadi ini perkara yang perlu faham. Kita perlu ada program forum, diskusi, kena berani, kena keluar. Wallah alam. Jadi saya ingat cukuplah tuan-tuan. Kalau ada nanti waktu kita bual-bual, nanti minum-minum, makan-makan, kalau ada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi